Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdausi Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang skim head. Okay, so kebanyakan kereta dia memang pakai silinder head. So apa itu skim head? Jadi korang kalau nak tahu kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ini saya akan beri pencerahan, okay, yang mana kalau korang kereta korang berlaku temperature high. Okay, temperature high maksudnya setiap kereta dia ada bacaan suhu untuk air. Okay, so bila mana temperature high dia panas lampau, maksudnya kepanasan dia dah tak standard dia dah jadi over gitu. Okey. So apa kesan dia bila jadi macam tu? Kesan dia sebagai contoh, kat sini kita ada sebiji silinder head. Tak kisahlah apa-apa kereta, tapi ni sebagai contoh lah. Bila mana temperature high dan korang bawa sampai mati, enjin mati ataupun memang mendidih teruk, dia boleh mengakibatkan silinder head rosak. Okey, silinder head rosak. Ini silinder head. Apa yang berlaku kerosakan adalah permukaan yang rata ni. Permukaan yang rata yang korang tengok ni, dia akan jadi bengkok. Okey, silinder head ni dia akan bengkok. Sebab tu kalau kata temperature high, enjin sampai mati, korang start mati start. Lepas tu bila korang pergi dekat bengkel-bengkel, dia orang cakap, oh ini temperature high, kena buat top overhaul dan kena skim head. Okay, so kat sini kalau korang dengar dia orang cakap kena buat skim head, maksudnya korang kena buat top overhaul, kena naik silinder head daripada enjin, kena pisahkan blok dan head. Lepas tu permukaan ni korang kena hantar engineering untuk potong, kasih rata balik. Sebab apa? Bila silinder head ni dia dah bengkok, bila dia bengkok, dekat bahagian yang korang nampak ada 4 petak besar ni, okey, 4 petak besar ni, ini adalah permukaan piston. Okey, maksudnya piston tu dia akan bergerak, kompres. Bahagian kompres, pergerakan piston dia akan gerak dekat ruang sini, tapi dia tak akan pergi transfer ke lubang-lubang yang kecil ni. Okey, sebab dia rata. So dia takkan pergi angin kompres tu takkan pergi ke lubang-lubang kecil ni. Sebab lubang-lubang kecil ni adalah lubang-lubang air. Yang mana silinder head dengan blok dia ada lubang-lubang kecil tu supaya air dapat lalu dan dia akan ada proses penyejukan pada bahagian radiator. Tapi tu cerita lain lah. Tapi cerita dia kompres yang pada bahagian ni, piston ni, dia tak akan pergi ke lubang air. Kalau kata temperature high, itu yang kompres ni boleh pergi ke lubang-lubang air dan dekat bahagian radiator dia akan tendang pergi air tu ke spare tank. Okey, kalau kata temperature dah high, korang punya dekat spare tank dia akan full, dekat radiator dia akan kosong. Lagi kalau jenis dah memang bawa mati hidup mati, itu memang korang isi air dekat radiator, bawa jalan sikit, memang air tu dia akan transfer pada bahagian spare tank. Sebab apa? Sebab permukaan yang rata ni dia dah jadi bengkok. Okey, so jadinya untuk kita ratakan balik, memang kita kena naik
naik head ni, maksudnya top overhaul lah cylinder head. Okey, tu dia punya kesan. Dia punya kesan bila temperature high. Sebab apa boleh berlaku temperature high, itu saya akan cerita untuk next video. Maksudnya dia terlampau banyak. Dia berkaitan dengan sistem air punya bahagian lah. Okey, tapi yang ni saya nak cerita untuk menyelesaikan masalah temperature high. Kesan dia daripada head bengkok, korang kena potong skim head ni. Atau yang kedua, kalau dah tak boleh skim, kalau dah terlampau banyak skim, korang kena ganti silinder head ni yang baru. Ganti satu sebongkah lah, ganti yang baru. Okey, so selain daripada cerita buat top overhaul ni, bukan setakat potong saja, bukan. Bila dah macam ni, korang memang kena bermodalkan duit yang banyak. Sebab dah alang-alang buat macam ni, dia dekat sini, dekat bahagian piston ni ada valve. Nama dia valve. Okey, ini dia valve. Bulat-bulat ni valve. Duduk dia dekat dalam lubang-lubang ni. Okey, sebaris belah bawah ni bahagian exhaust, dan sebaris bahagian atas ini bahagian intake. So dia boleh buka tutup. Jadi apa yang kita buat, kita akan, kalau dah buat top overhaul sekali, kita akan gremble valve ni, kasih dia fit balik. Dia akan buka tutup, dia akan main. Contoh macam ni. Okey, so bila dia tertutup, kena betul-betul rapat. Memang ada udara yang bocor. Sebab tu kalau pemain buat top overhaul, memang dia akan sekali gremble supaya fit valve ni. Okey, jadi dia akan cuci sekali head, cuci, kasih bersih chemical semua, bahagian dalam head macam cam dia akan cuci juga, kasih bersih. Selepas tu barulah dia akan pasang. Okey, so jadinya kalau untuk masalah temperature high, apa kerja yang diorang akan buat, memang confirm diorang akan potong ataupun diorang akan gantikan silinder head yang baru. Okey, dan sekalilah dia akan rombak head ni untuk kasih lebih kemas, lebih baik. Sebab takkan nak buat 2-3 kali kerja, betul tak? Jadi biar dia terus buat sekali, sambil dia potong, dia terus rombak sekali head ni, kasih cantik, kasih cun, kasih fit balik. Okey, alright. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan tentang skim head. Okay, so secara ringkasnya, skim head kita potong dia punya permukaan untuk bahagian silinder head tu, kita kasih rata supaya permukaan tu dia tak bengkok, dia tak dekat bahagian radiator tak ada berlaku lambung air itulah, air tak melambung. Okay, yang penting sekali korang kena tahu supaya permukaan head tu dia rata. Itu skim head. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.